Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya fattah ya alim wa bika nasta'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan ibu-ibu yang dirahmati Allah taala semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 21 Mac 2024. Pengajian kita pukul 3.30 petang. Alhamdulillah, Assalamualaikum Ibu Azizah, Masya Allah. Jadi, tajuk kita untuk bahasa Arab Al-Quran pada petang ni adalah kita nak kenal penegasan, cara-cara ataupun teknik-teknik penegasan dalam Al-Quran. Dia ada beberapa cara ataupun kaedah di mana dengan penggunaan kaedah tersebut, makna satu-satu kalimah ataupun ayat dalam Al-Quran akan jadi lebih tegas. Contohnya ibu, contohnya macam kita kata dalam bahasa Melayu. Kalau saya kata, saya seorang guru. Itu ayat biasa. Waalaikumsalam Ibu Sanita, Masya Allah. Saya seorang guru biasa. Saya seorang guru itu ayat biasa. Tapi kalau saya kata, saya benar-benar seorang guru. Jadi di situ ada kaedah penegasan dengan memasukkan tambahan perkataan benar-benar. Saya benar-benar seorang guru. Maka ayat itu akan jadi tegas. Begitu juga lah dalam bahasa Arab. Khasnya bahasa Arab Al-Quran ada kaedah tertentu yang bila kita gunakan akan menyebabkan makna jadi tegas. Contoh yang pertama, penggunaan lam taukid. Lam taukid ini ibu ayah yang dirahmati Allah, taukid tu maksudnya penegasan. Maksudnya huruf lam, dia huruf lam baris atas yang masuk pada satu-satu kalimah dan menegaskan makna dia. Tapi tak semua lam baris atas mesti makna tegas. Kita tengok contoh dulu. Jadi ibu cuba ibu buka surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ayat yang keempat. Ibu buka Quran terjemah. Ibu semua di Quran terjemah kan? Surah Ad-Duha ayat yang keempat. Firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu dah buka? Komen dah. Buka terjemahan surah Ad-Duha ayat yang keempat. Dah ibu ya? Okey, boleh tak? Ibu, mana-mana ibu boleh unmute dan tolong kongsikan dengan saya terjemahan ayat 4. Baca terjemahan ayat keempat. Ibu Sofia ya. Dan sungguh akhirat lebih baik. Itulah. Lebih baik bagi kamu daripada dunia. Okey, terima kasih ibu ya. Kak Mas punya terjemah apa jadi Kak Mas punya? Kak Mas punya, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu dari permulaannya. Okey, bagus. Terima kasih Kak ya. Jadi apa yang Kak Mas terus mute balik Kak Mas. Okey. Jadi apa yang Ibu Sofia dan Kak Mas terjemah tadi nampak kan? Ibu-ibu semua ada sesungguhnya. Ada sungguh, ada sesungguhnya. Mana datang makna tu? Jadi kalau ikutkan, kalau tak ada lam, kita akan baca wal akhiratu khairun. Dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu ayat biasa, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu sungguh. Takut orang nak fahamkan kita, nak yakinkan kita benar-benar akhirat itu lebih baik, maka Allah datangkan lam taukid ni. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu lebih baik. Nampak tak ibu semua? Okey. Itu contoh penggunaan lam taukid. Kita tengok lagi surah yang sama, tengok ayat kelima. Sebelum kita teruskan ayat keempat itu, walal akhiratu khairun laka. Ada lagi lam baris atas. Tapi lam baris atas pada laka tu, itu bukan lam taukid.
Itu bukan lam taukid, lam penegasan. Itu lam lain nama dia. Namanya lam huruf jar, harfu jar. Terjemahnya kepada saja, bagi saja. Betul tak ibu? Apa terjemahnya? Laka, bagimu, kepadamu, untukmu. Semua tu boleh terjemah dia. Kan? Lebih baik bagimu. Boleh terjemah bagi, boleh terjemah untuk. Itu bagi kamu kan ibu kan? Itu bukan penegasan, itu hanya terjemah huruf lam huruf jar. Macam tu. Tapi walal akhiratu, dan sungguh, dan sesungguhnya. Kita nampak perbezaan dia. Kemudian ibu-ibu tengok ayat 5, ibu-ibu ayah tengok ayat 5, kita nak jumpa wala saufa yu'tika. Jadi ibu, yu'ti saja, kalau tak ada saufa, tak ada la saufa, tak ada saufa, kalau yu'ti saja cuba tengok. Ada tak mengurniakan, memberikan ataupun mengurniakan? Cuba tengok. Ada kan? Memberikan kan? Ibu Sofia punya terjemah memberikan. Kalau dia terjemah, kalau ada yang terjemah mengurniakan lagi bagus. Pasal daripada Allah Ta'ala, raja, segala raja kepada hamba-Nya mengurniakan. Memberikan pun boleh. Ibu-ibu cuba tengok. Bila ada saufa, saufa tu memberi makna akan ataupun kelak. Ada tak akan atau kelak? Ada kan? Itu saufa. Tapi itu bukan tegas. Saufa itu bukan tegas. Saufa itu sekadar nak bagi tahu akan saja. Cuma cuba tengok sebelum akan ataupun kelak itu ada tak benar-benar ke, pasti ke, sungguh ke, ada tak? Pasti. Ibu Maimunah punya pasti. Ibu Zanita sungguh. Ibu Sofia sungguh. Nampak tak ibu? Ibu Hazizah sungguh. Jadi mana datang makna sungguh, makna pasti tu datang dari mana? Lam, betul ibu. Daripada huruf lam. Itulah kegunaan lam taukid ibu. Jadi nampak ibu bila kita tahu penggunaan huruf lam saja macam tu, paling kurang pun macam surah Ad-Duha ni. Kita baca surah Ad-Duha ni, bila ibu-ibu faham kegunaan huruf lam, ibu-ibu rasa tak ibu rasa tak penegasan yang Allah tekan dalam ayat tu? Dapat rasa tak ibu? Kita dapat rasa betul lah akhirat ni betul-betul penting ni. Dan betul-betul Allah Ta'ala akan bagi pada kita akhirat nanti insya-Allah. Kan? Okay. Pada Nabi SAW lah khususnya. Okey ibu. Kita cari lagi boleh? Boleh tak ibu-ibu? Kita cari lagi dua contoh boleh tak? Cuba ibu-ibu cari dalam Quran. Dalam Quran kalau ibu-ibu jumpa surah apa boleh bagi tahu. Kita tengok sama-sama. Dan sambil kita pun cari, saya pun cari juga insya-Allah. Huruf lam saja, untuk lam saja. Kalau ada ibu-ibu beritahu cuba cari. Kita cari secara spontan je. Okey. Boleh ibu try insya-Allah. Ada selepas jumpa. Dan sambil itu kita buka Quran insya-Allah. Dia seronok kalau kita belajar ni secara spontan tu kita jumpa memang seronoknya ya Allah. Okey, kita try buka kita try lah buka surah juz 20 ke kalau ada kan. Ibu pun masa sama cuba cari insya-Allah. Ustaz, Ibu, kalau macam dalam Ustaz ibu tak buka lagi tapi teringat macam surah At-Tin tu laqad khalaqnal insana fi ahsani. okey ibu. Laqad khalaqnal insan. Okey ibu. Boleh ibu okey. Saya buka surah apa tadi? Surah Zaitun dan surah At-Tin kan? Surah Ya. At-Tin. Laqad khalaqnal insan. Betul ibu? Khalaqna, kami telah cipta. Qad itu sendiri dah memberi penegasan
fi'il madhi masuk pada qad masuk pada fi'il madhi, ada lagi lam sebelumnya. Lagi 2 kali penegasan. Betul Ibu? Masya-Allah Ibu. Ibu Maimunah surah Al-Balad ayat 4. Surat 594. Okey, kita buka Ibu semua surat 594 ya. Surat 594 dah. 594. Okey, 594. Surah Al-Balad ayat 4. Surah Al-Balad ayat keempat. Okey, sama juga. Laqad khalaqna pun sama macam Ibu Sofiah tadi. Laqad juga. Betul Ibu. Jadi, Ibu semua kalau ibu-ibu semua jumpa laqad confirm kat situ ada 2 kali penegasan lam dengan qad yang masuk pada fi'il madhi. Boleh Ibu ya? Cuba kita cari satu lagi contoh lain. Yang huruf lam juga. Kalau ibu-ibu jumpa, cuba kita cari sama-sama. Saya tadi tu saya tak sempat cari pasal mengenjutnya nak bincang pasal ni kan. Sekejap cari lain okey Ibu. Surah At-Takasur Ibu Sofia, surah At-Takasur macam mana Ibu ayatnya? Ayat 6. Okey. La tarawunnal jahim. Bagus Ibu, betul. Cuma itu kita nak, itu betul. Cuma itu saya nak masuk pada kaedah yang seterusnya nanti. Lam takkid dengan nun takkid. Itu. Tapi itu contoh betul lah Ibu, betul. Tapi contoh tu kita nak contoh pada poin yang akan datang. Cuma ibu-ibu kita tengok surah Al-Asr, surah Wal-Asri ayat kedua, ibu-ibu, innal insana lafi khusrin. Cuba ibu tengok terjemah Ibu. Cuba ibu-ibu boleh buka terjemah masing-masing. Surah Al-Asr, surah Wal-Asri ayat 2. Cuba tengok, sesungguhnya manusia itu kalau fi saja dalam kerugian, tetapi mesti ada benar-benar ataupun sungguh. Cuba ibu tengok apa terjemah lafi khusrin. Nanti ibu kongsikan. Nampak Ibu? Benar-benar dalam. Kan? Benar-benar. Benar-benar tu datang daripada huruf lam. Boleh Ibu ya? Itu, jadi Ibu semua, itu cara pertama kita nak tahu ada penegasan dalam kalimah ataupun ayat itu, adanya lam takkid ataupun lam taukid penegasan. Jadi Kak Mas pernah belajar tak pasal lam taukid Kak Mas? Pernah dengar tak pasal lam taukid? Boleh jawab dengan voice, dengan suara. Tak pernah Ustaz, ni first time. Jadi Kak Mas tengok ibu-ibu ni umur 50, 60 ke atas Kak Mas belajar dari zero. Jadi Kak Mas boleh join jadi sebagai pelajar rasmi juga nanti insya-Allah dengan ibu-ibu ni. Apa ni? InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Jadi saya tanya ibu-ibu semua, macam mana ibu-ibu semua dah belajar setahun lebih, ada yang dekat 2 tahun. Ibu seronok tak Ibu boleh baca Quran, boleh kita faham kaedah-kaedah ni. Ini baru kaedah lam takkid saja. Belum lagi kaedah yang kita belajar pasal mubtada khabarnya, fa'ilnya kan. Jadi seronok sangat Ibu kan. Biarpun siapa ibu-ibu yang belajar dengan saya dulu belajar dari zero, boleh tak Ibu ulang balik Ibu? Boleh komen saya yang belajar memang belajar dari zero. Ibu Maimunah kan belajar dari zero, dari Batu Gajah, Ibu Zanita dari Sirih Gombak, Ibu Sofia dari Kuantan, Ibu Sofia Ustazah. Okey. InsyaAllah Kak ya. Okey, kemudian ibu-ibu kita tengok pula yang kedua. Apa pula? Okey, yang kedua. Yang kedua kita nak kenal adanya penegasan. Ada waw qasam. Qasam tu apa pula Ustaz? Ada waw qasam Ibu ayah. Apa dia makna qasam Ibu ayah? Apa dia makna qasam? Qasam maknanya sumpah, waw yang memberi makna sumpah. Jadi waw qasam ini termasuk huruf apa Ibu ayah?
Wal qasam ni termasuk huruf apa? Dia termasuk huruf jar ya, termasuk huruf jar. Itu masuk satu daripada huruf jar. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kita jumpa huruf jar tu wal qasam ni di mana? Kita jumpa dia di awal surah. Dan biasanya, bukan mesti, biasanya selepas dia baris bawah. Bukan mesti ya, biasanya baris bawah. Okey. Contohnya dan bagi ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, maksudnya terpulang pada alamat jar dia. Contoh wal asri, dia wal asri, kalimah al asri itu mufrad munsharif. Mufrad munsharif maka alamat jarnya dengan kasrah. Pada bawah bacalah wal asri, wal fajri, wat tini, wal zaituni. Itu semua contoh apa ni isim mufrad munsharif. Contoh contoh wadduha, tak nampak pun pada bawah ustaz wadduha. Jadi kalau contoh wadduha macam tu, wadduha itu isim apa ibu? Ad-duha tu isim apa? Apa jenis isim ad-duha tu? Isim maksur, bagus ibu. Isim maksur. Ad-duha itu adalah isim maksur. Jadi isim maksur ibu, isim maksur alamat jarnya dengan apa? Kasrah. Tapi kasrah muqaddarah, kasrah yang tak nampak. Wad-duha, ad-duha tu dia alamat jarnya kasrah tapi kasrah yang muqaddarah, kasrah yang tak nampak ibu. Jelas ibu semua insya-Allah ya. Habis tu contoh lain. Wan nazi'ati, itu jamak. Wan nazi'ati wal 'adiyati. Itu semua jamak muannas salim. Jamak muannas salim alamat jarnya dengan kasrah zahirah juga. Jadi setakat ini ibu ada dua penegasan, iaitu sama ada dengan lam taukid ataupun lam takkid, ataupun kita jumpa didahului dengan waw qasam. Maka terjemahnya demi. Demi itu tegaslah. Demi malam, demi buah tin, demi waktu duha. Ibu, kalau apa ni orang dia kata saya nak makan, saya nak pergi Mekah hari ni. Dia tanpa ada persediaan dia kata saya nak pergi Mekah hari ni. Ibu nampak dia bergurau ke dia serius? Saya nak pergi Mekah hari ni, kan? Ibu nampak dia ni macam gurau dia ni, apa-apa persediaan pun tak ada. Apa ni kain baju pun tak kemas, kan? Tiba-tiba suami ibu kata, yang demi Allah saya bersumpah nak pergi Mekah hari ni. Ibu terkejut ke tak? Paling kurang pun ibu akan rasa apa? Sepelik ke terkejut tak? Mesti ada terkejut kan? Siap bersumpah tu bukan main-main. Bersumpah tu demi Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bila ada waw qasam tu, demi tu maksudnya dia menegaskan ayat tu. Ni dua kaedah dulu dan kita akan belajar lagi insya-Allah dalam kelas yang akan datang untuk bahasa Arab Al-Quran ini. Bahasa Arab Al-Quran ini saya buat pengajian secara umum lah. Orang-orang yang tak belajar bahasa Arab pun boleh belajar sekali insya-Allah. Okey. Tapi kalau untuk pengajian rasmi, pelajar rasmi, saya akan khususkan untuk pelajar rasmi saja. Dia dengan kaedah-kaedah yang kita belajar agak tinggi. Lebih tinggi daripada yang bahasa Arab Quran insya-Allah. Segitu saja ibu-ibu semua. Ada soalan tak ibu? Ada soalan? Any question? Tak ada ya? Okay, tak ada. Setakat itu sajalah untuk petang ni. Lepas ni pukul 4 nanti insya-Allah saya sambung dengan bahasa Arab Al-Quran dengan pelajar rasmi. Ibu-ibu ada kelapangan boleh jawab insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.